elakkan hati kita ini daripada hasad dengki. Kadang kata Rasulullah SAW, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan memakan segala kebaikan yang kita buat. Kita banyak buat kebaikan, kita bersedekah, kita suka tolong orang dan macam-macam lagi. Tapi dengan sebab hasad dengki punya pasal, segala kebaikan yang kita buat itu akan terhapus seumpama api ta'kulun narul hatab, api memakan kayu-kayu dan pohon-pohon. Masya-Allah. Kita teruskan lagi, kita nak detailkan sikit lagi bagaimana ciri-ciri orang bertakwa yang menahan hawa nafsu mereka. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-mu'min, orang mukmin itu huwallazi yakhafullah ta'ala, yakhafullah ta'ala. Orang mukmin itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala bi jami'i jawarihih, seluruh anggota tubuh badan mereka, seluruh badan dan jiwa mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang mukmin yang hakiki. Seluruh anggota tubuh badan zahir dan batin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-faqih, seperti mana kata orang ulama yang faqih, iaitu Abu Laith. Imam Ghazali petik kata-kata al-Imam Abu Laith. Kata Imam Abu Laith, antara tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh seorang insan itu terletak pada 7 perkara ini. Yang pertama adalah lidah. Lidah ni bahaya, masya-Allah. Kan? Kalau orang tak jaga lidah, kalau di sini disyarahkan, lidah fayamna'uhu minal kadhib. Kena jaga lidah supaya tidak menjadi lidah yang menipu dan berbohong. Itu nak kena jaga. Supaya kita tidak berbohong. Takut-takut kalau lidah yang berbohong, maka tidaklah menjadi lidah itu lidah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi lidah yang tahan nafsu, yang takut kepada Allah, antaranya kena jagalah, kena cegah lidah daripada al-kadhib. Apa itu kadhib? Menipu. Lidah jangan dibiasakan dengan menipu. Masya-Allah. Di sini perlukan kejujuran. Perlukan kejujuran. Kalau biasa menipu, akhirnya kita bimbang lidah itu akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sedikit kelonggaran lah dalam bab pertembungan. Dalam bab pertembungan, katalah ada 2 orang berkelahi, dan pada satu hari kita jumpa dengan seorang ni. Kita jumpa, dan lepas kita jumpa pula dengan seorang ni. Yang ni tanya, tadi dia ada kata apa-apa kat aku tak? Itu sebagai contoh. Kan? Dia ada kata apa-apa tak kat aku? Jadi kita nak menjaga supaya 2 orang ni tidak berkelahi, kita jangan jadi batu api. Itu tips dalam pertembungan. Kita jadi orang tengah itu mendamaikan. Jadi air, bukan jadi api yang membakar. Masya Allah. Jadi pernah dibincangkan, kalau kita jumpa dengan seorang ni dan kita kembali kepada orang ni, dia tanya, tadi ada tak kata apa kat aku? Kalau betul dia ada kata, tapi kita lebih baik ambil sikap di tengah. Kita masa tu dibolehkan kita berbohong. Bohong sunat lah orang panggil kan. Dia tak kata apa, macam tu sebagai contoh. Dalam bab bohong, nak menjaga supaya orang tidak lebih berkelahi, kita jadi orang tengah dan mendamaikan. Tak ada, dia tak kata apa. Macam tu boleh dibolehkan. Tapi kalau saja sengaja-sengaja nak menipu, tergolonglah kita dalam kalangan al-kadhib. Jadi lidah kena jaga supaya lidah itu tidak selalu menuturkan perkara-perkara yang menipu. Pertama, lidah yang takut kepada Allah, lidah yang tahan nafsu, lidah yang tidak berbohong. Yang kedua, ghibah. Ni pecahan daripada lidah. Ghibah itu mengumpat.
Oh, biasalah kan. ha? Mengumpat ni iaitu kita kata sesuatu di belakang orang tersebut. Itu mengumpat. Yang dia tak suka terutamanya lah. Kan? Kita kata kita sembang dengan kawan kita, dia tak ada. Dia ni macam mana ni? Termasuk juga kita mengumpat wala'idzubillah. Jadi lidah kena jaga supaya lidah bukan lidah yang mengumpat. Tapi zaman teknologi hari ini, Masya Allah, kalau yang ketiganya namimah, fitnah, sebar fitnah. Zaman teknologi ini, media masa, Masya Allah, dalam WhatsApp kan, macam-macam. Kalau ada satu isu, kita boleh tengok komen-komen kat bawah tu. Kalau orang yang faham tentang nak jaga lidah, orang yang faham tentang lidah, yang takut kepada Allah, apa yang kita tulis itu ganti kepada lidah. Jadi nak tulis tu pun kena jaga, jangan duk maki hamun, jangan duk ni macam-macam kan, kalimah maki hamun dalam bentuk tulisan. Masya Allah. Ghibah, fitnah, lidah itu jangan jadi lidah yang sebarkan fitnah. Jangan sebarkan fitnah. Iaitu lidah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buhtan. Yang pertama, lidah jangan lidah yang menipu. Yang kedua, lidah bukan lidah yang mengumpat. Yang ketiga, wan namimah, bukan lidah yang sebarkan fitnah, lidah yang takut kepada Allah, lidah yang tidak sebarkan fitnah. Dan yang keempat, buhtan, membuat tuduhan palsu. Ada tak berlaku dalam masyarakat? Ada kan, tuduhan palsu. Jadi kalau kita buat tuduhan palsu kepada orang yang tak buat pun benda tu, tapi dengan sebab kita mungkin dengki, mungkin sebab pertembungan, berkelahi, kita sanggup buat tuduhan palsu. Maka pada ketika itu lidah kita itu bukanlah lidah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak buat tuduhan palsu tu, hati-hatilah, sebab lidah ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamil fudul, dan janganlah bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Banyak ingat kepada Allah, kurangkan merapu. Dalam bahasa utara kata merapu lah. Kurangkan kita merapu. Dan nak ganti semua ini macam mana? Nak ganti dosa lidah tadi, yang tipunya, umpatnya, sebar fitnahnya, tuduhan palsunya, dan cakap perkara yang sia-sia. Macam mana? Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Quran wa mudzakaratil ilm. Jadi cara nak mendidik lidah supaya menjadi lidah yang takut kepada Allah, lidah yang dapat tahan hawa nafsu, iaitu sebokkan lidah. Waj'alhu masyghulan, sebok. Masyghul tu sebok. Masyghulan bi dzikrillahi ta'ala, latih lidah supaya disebokkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kedua, hati. Hati. Orang mahu hati yang takut kepada Allah. Qalbuhu fayakhruju minal adawah. Hati yang takut kepada Allah, hati yang takwa kepada Allah, hati yang kawal nafsunya, iaitu hati yang keluar daripada sifat bermusuhan. Sifat bermusuhan. Dia bermula di dalam ni, dalam hati ni. Sebab tu kena istighfar banyak-banyak, rawat hati, selawat banyak-banyak, supaya hati ini terawat. Bila hati ini dirawat, tasbih banyak-banyak, maka akan keluarlah perasaan tidak suka untuk bermusuhan. Hari ni ramai orang suka bermusuhan, Masya Allah. Kalau tengok dalam media sosial, Allah Rabbi, Masya Allah, kira bergaduh saja, kan? Jadi kena jaga. Hati itu kena jaga daripada bermusuhan, Masya Allah. Wa hasadul ikhwan, dan perasaan hasad, dengki. Tengok orang tu maju, tengok orang tu berjaya, kita pun mulalah dengki kepada orang tersebut, dan setengah-setengah orang dia sanggup buat sesuatu sehingga orang itu tidak berjaya. Dia dengki. Dia dengki. Sebab itu kita disunatkan baca 3 qul untuk elak daripada fitnah orang yang dengki kepada kita. Orang yang dengki ni kadang-kadang dia sanggup buat macam-macam. Jadi cara nak beramal untuk Allah Ta'ala pelihara kita daripada orang yang hasad dengki, salah satunya baca 3 qul. Sebab itu Qul falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Jadi elakkan hati kita ini daripada hasad dengki. Kadang kata Rasulullah SAW, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan memakan segala kebaikan yang kita buat. Kita banyak buat kebaikan, kita bersedekah, kita suka tolong orang dan macam-macam lagi. Tapi dengan sebab hasad dengki punya pasal, segala kebaikan yang kita buat itu akan terhapus seumpama api ta'kulun narul hatab, api memakan kayu-kayu dan pohon-pohon. Masya Allah. Jadi kalau kita hasad dengki, segala amalan kebaikan kita akan terhapus. Masya Allah. Jadi elaklah daripada hasad dengki. Masya Allah.